بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan agama Yahudi, iaitu salah satu daripada agama yang wujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, untuk sama-sama kita melihat dan membandingkannya dengan agama kita, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang lalu kita telah menyentuh berkaitan dengan sejarah lahirnya agama Yahudi ini, dengan kita melihat terlebih dahulu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan Abul Anbiya, bapa para Nabi alaihimussalatu wassalam. Ini kerana Nabi Ibrahim adalah datuk kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub, sebagaimana yang telah kita katakan dan sebutkan, nama keduanya adalah Israel. Jadi apabila kita sebut Bani Israel, ia membawa makna keturunan kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Sebab Bani itu membawa makna keturunan dalam bahasa Melayu kita. Israel nama kedua kepada Nabi Yaqub. Bani keturunan Israel adalah Yaqub. Jadi maksud Bani Israel ini adalah keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi kita dalam membicarakan tentang orang-orang Yahudi ini ataupun tentang agama Yahudi ini, kita melihat terlebih dahulu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yahudi adalah daripada perkataan Yahuda, anak salah seorang daripada anak Nabi Yaqub alaihissalam, adik-beradik kepada Nabi Yusuf alaihissalam, cumanya mak yang lain. Sebab Nabi Yaqub berkahwin ramai dan mempunyai anak daripada isteri-isteri baginda alaihissalam ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita katakan tadi, kita melihat terlebih dahulu kisah Nabi Ibrahim untuk kita mengetahui susur galur kehidupan orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel ini, yang mana Allah Ta'ala mengutuskan ramai di kalangan mereka para Nabi dan para Rasul, menyeru mereka kepada ajaran agama Allah Azza wa Jalla. Kita telah menyentuh bagaimana apabila Nabi Ibrahim setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada api yang marak yang cuba membakarnya, apabila Namrud, pemerintah yang ketika itu memerintah negeri yang hari ini dikenali sebagai Iraq, Namrud ini telah menjatuhkan hukuman kepada Nabi Ibrahim apabila Nabi Ibrahim mencela dan menghina agama Namrud, apatah lagi menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Setelah Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim daripada hukuman Namrud ini,
maka Nabi Ibrahim akhirnya mengambil keputusan atas arahan Allah Ta'ala untuk meninggalkan negeri yang dia tinggal dan diami tersebut. Nabi Ibrahim telah berhijrah daripada negeri Iraq, pergi ke negeri Palestin bersama-sama dengan isterinya Siti Sarah dan juga Nabi Lut alaihi salam, yang sebahagian para ulama menyebut Nabi Lut ini adalah sepupu kepada Nabi Ibrahim. Apabila sampai di Palestin, Nabi Lut telah meneruskan perjalanan, tinggal tidak jauh ataupun tinggal di negeri bersebelahan dengan negeri Palestin hari ini. Negeri Palestin yang hari ini kita sebut sebagai negeri Jordan. Kalau kita tengok di Jordan ini ada Laut Mati yang merupakan negeri kaum Nabi Lut yang telah diturunkan azab kepada mereka. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah kemudiannya berpindah lagi dan berhijrah ke bumi Mesir. Ketika berada di bumi Mesir inilah Raja Mesir telah menghadiahkan seorang khadam yang bernama Siti Hajar kerana menghormati dan memuliakan Siti Sarah. Siti Sarah seorang yang sangat cantik. Kita ceritakan dalam pertemuan yang lalu, apabila Siti Sarah dibawa ke istana mengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja ingin menyentuh dan melakukan perkara yang tak baik kepada Siti Sarah, menyebabkan tangan raja menjadi lumpuh. Raja meminta kepada Siti Sarah supaya berdoa kepada Allah, Tuhan yang disembah oleh Siti Sarah, agar menyembuhkan lumpuhnya tadi. Maka dengan keikhlasan dan juga ketinggian akhlak yang ada pada Siti Sarah berdoa kepada Allah, maka sembuhlah lumpuh yang dihadapi oleh raja tersebut. Tetapi raja belum serik, dia ingin menyentuh kali kedua. Kali kedua juga tangannya lumpuh, dan kali kedua juga Siti Sarah berdoa kepada Allah dengan permintaan raja tadi. Mungkin kerana kecantikan Siti Sarah yang tidak ada tolak bandingnya itu, raja hendak menyentuh Siti Sarah kali ketiga. Jadi kali ketigalah juga raja lumpuh tangannya, dan Siti Sarah kali ketigalah juga berdoa kepada Allah agar menyembuhkan sakit raja tersebut. Kerana memuliakan dan menghormati Siti Sarah inilah, maka dihadiahkan Siti Hajar kepada Siti Sarah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Siti Sarah kemudiannya membawa balik Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim dan meminta supaya Nabi Ibrahim mengahwini Siti Hajar ini, kerana Siti Sarah tidak dapat memberikan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasil daripada perkahwinan dengan Siti Hajar inilah maka lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Perintah Allah Subhanahu wa taala akhirnya diterima oleh Nabi Ibrahim agar menghantar Siti Hajar dan Ismail alaihissalam ini ke bumi yang tandus, tidak ada makanan dan minuman, tidak ada kehidupan di sana. Dan kisahnya kita boleh lihat bagaimana akhirnya Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Ismail apabila keluarnya air daripada bumi yang dikenali sebagai air Zamzam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam berbicara tentang perkara ini, Nabi Ibrahim beberapa kali menziarahi Nabi Ismail dan ibunya, sehinggalah Nabi Ismail dewasa dan berkahwin, sebagaimana yang telah kita ceritakan dalam pertemuan yang lalu. Nabi Ibrahim telah meminta supaya Nabi Ismail menceraikan isterinya dan mengahwini wanita yang lain, kerana isterinya yang pertama telah menceritakan perkara-perkara aib dalam keluarga yang tidak sepatutnya diceritakan kepada orang lain.
Kisah ni saya tak nak ulang lagi kerana telah pun kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sana ada perbahasan sedikit. Apabila orang-orang Yahudi mendakwa bahawa anak yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishaq alaihi salam, bukannya Nabi Ismail. Siti Sarah walaupun setelah umurnya lanjut, seorang yang mandul, tiba-tiba Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Kisah ini diceritakan di dalam Al-Quranil Karim. Apabila Allah Ta'ala hendak menghancurkan ataupun menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut, malaikat telah diutuskan oleh Allah berupa manusia. Malaikat ini telah singgah terlebih dahulu di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum pergi ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Ketika singgah di rumah Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim telah menyambut mereka walaupun tidak mengenalinya, memberikan hidangan ataupun menyediakan hidangan yang sangat-sangat enak kepada tetamu yang datang itu, yang dia tak tahu bahawa Nabi Ibrahim ini tak tahu bahawa ia adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah. Setelah dihidangkan makanan yang sangat enak, tetamu ini tidak menyentuh makanan tersebut, menyebabkan mula Nabi Ibrahim rasa takut dan bimbang. Bimbang kerana tetamu ini bukan dirasakan bahawa bukan manusia sebab tak memakan makanan hidangan yang disediakan tadi. Oleh kerana itulah malaikat ini yang berupa manusia memperkenalkan diri dan memberitahu dirinya yang sebenar. Dia beritahu bahawa dia adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan datang singgah untuk pergi ke perkampungan kaum Lut untuk dihancurkan dan diturunkan azab kepada mereka. Siti Sarah mengikut hadis Rasulullah ataupun dalam ayat yang disebut dalam Quran ini dinyatakan bahawa Siti Sarah gelak ketawa mendengar berita Allah Ta'ala akan menghancurkan kaum Nabi Lut ini. Malaikat yang mendengar ketawa daripada Siti Sarah ini pun berkata bahawa aku akan memberitahu berita yang lebih menggembirakan kamu lagi, iaitulah kamu akan memperolehi anak yang bernama Ishaq, dan kemudiannya kamu akan mendapat cucu yang bernama Yaqub. Terus diberitakan dan disebut dalam ayat tersebut, kamu akan mendapat anak yang bernama Ishaq dan juga cucu yang bernama Yaqub alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitulah akhirnya Nabi Ibrahim mendapat seorang lagi anak yang bernama Ishaq alaihissalam. Jadi apabila berlakunya perintah daripada Allah agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, di dalam Al-Quran tidak disebut siapakah anak yang disuruh oleh Allah supaya disembelih ini. Maka orang-orang Yahudi mengambil peluang daripada apa yang tidak disebut di dalam Al-Quran, anak mana yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim ini. Lalu mereka mengatakan bahawa yang hendak disembelih itu ialah Nabi Ishaq alaihissalam, bukannya Nabi Ismail alaihissalam. Tuan-tuan, dalam hal ini kita menolak pandangan yang diberikan ataupun dakwaan yang disebut oleh orang-orang Yahudi tersebut, yang mengatakan bahawa Nabi Ishaq yang disembelih. Kerana apa? Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, kisah yang diceritakan oleh Allah Ta'ala jelas menyatakan ketika malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam memaklumkan tentang kelahiran Nabi Ishaq, dan disebut sekali dalam ayat itu bahawa Nabi Ibrahim akan
mendapat cucu yang bernama Yaqub. Ishaq wa Yaqub disebut kemudian selepas itu Yaqub alaihissalam, membawa makna sebelum lahirnya Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim dah tahu bahawa dia akan mendapat cucu juga nanti yang bernama Yaqub alaihissalam. Tuan-tuan, kalau kita tengok kisah penyembelihan anak oleh Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim tak tahu ketika itu bahawa Allah Ta'ala akan menukar anak yang hendak disembelih ini dengan kibas, kambing yang besar. Nabi Ibrahim tak tahu. Jadi ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anak tersebut, maka barulah Allah Ta'ala menukarkannya dengan binatang tadi. Jadi kita katakan di awal tadi bahawa Nabi Ibrahim sudah memaklumi bahawa dia akan mendapat cucu yang bernama Yaqub melalui Ishaq alaihissalam ini, alaihimussalatu wassalam. Justru itu, kalaulah yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim itu ialah Nabi Ishaq, maka sudah pasti ketika hendak disembelih itu Nabi Ibrahim tahu bahawa Nabi Ishaq ni tak akan mati disembelih. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi Ibrahim dah tahu kalau Nabi Ishaq ini anak dia mati, macam mana dia akan mendapat cucu? Allah dah maklumkan bahawa dia akan mendapat cucu, iaitu Yaqub melalui Ishaq ini. Apabila Allah Ta'ala perintahkan supaya kalau sekiranya anak itu ialah Nabi Ishaq, jadi ketika hendak sembelih itu dalam pengetahuan Nabi Ibrahim dah bahawa Ishaq ni tak akan mati, sebab Yaqub belum dilahirkan lagi melalui anaknya Ishaq yang hendak disembelihkan itu. Nampak tak ada konflik, adanya di sana kecanggungan, kalau saya boleh sebut macam tu. Kerana kita tahu ketika Nabi Ibrahim hendak sembelih anaknya ini, Nabi Ibrahim tak tahu bahawa anak ni akan hidup ditukar dengan kambing. Jadi oleh kerana itulah dakwaan bahawa Nabi yang disembelih, anak yang disembelih oleh Nabi Ibrahim ini Ishaq adalah tidak benar. Harap boleh nampak saya punya cerita bagaimana dakwaan orang Yahudi yang mengatakan Nabi Ishaq yang disembelih ini, kita boleh menolaknya dengan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quranil Karim bahawa Nabi Ibrahim dah maklum sebelum Nabi Ishaq dilahirkan lagi bahawa dia akan mendapat cucu Yaqub alaihissalam. Apa kalau sekiranya yang disembelih itu Ishaq, setelah Nabi Ishaq dilahirkan, kalau yang disembelih itu ialah Ishaq, jadi kisah yang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim tak tahu anak dia ini akan ditukar dengan kambing itu sudah tidak relevan lagi. Sebab Nabi Ibrahim kalau betul Ishaq yang hendak disembelih, jadi dia dah tahu dah, ini Allah Ta'ala saja-saja je ni. Sebab kalau anak ini mati disembelih, macam mana anak aku ni, Ishaq ni, akan dapat anak yang bernama Yaqub pula? Sebab Nabi Ibrahim dah maklum awal bahawa Ishaq ni dia akan dapat cucu melalui Ishaq, namanya Yaqub alaihissalam. Kerana itu tuan-tuan, ulama kita menyatakan bahawa dakwaan orang-orang Yahudi yang mengatakan anak yang disembelih itu Ishaq adalah tidak benar. Kenapa mereka nak ubah cerita ni? Sebab anak yang disembelih
itu adalah suatu kemuliaan. Kisah ni adalah kisah yang menggambarkan kemuliaan yang diberikan kepada anak yang disembelih tersebut. Jadi mereka nak supaya kemuliaan itu diperolehi oleh orang Yahudi Bani Israel, sebab melalui Ishak lahirnya Yaqub ataupun namanya Israel. Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub ini akan dapat kemuliaan daripada cerita anak yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukannya kemuliaan ini didapati ataupun diperolehi oleh orang Arab melalui Nabi Ismail alaihissalam yang juga anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, ana ibnu Zabihaini, aku adalah anak kepada dua bapa yang hendak disembelih. Salah satu daripada dua bapa yang dimaksudkan oleh Nabi ini ialah bapa baginda sendiri, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Tuan-tuan, Abdul Muttalib ketika hidupnya telah bernazar untuk menyembelih salah seorang daripada anak lelakinya kalau sekiranya dia mempunyai anak seramai 10 orang, anak lelaki seramai 10 orang. Kerana itu dia bernazar, kalau Allah berikan anak seramai 10 orang, anak lelaki ni salah seorang daripada mereka akan disembelih. Ceritanya, akhirnya tuan-tuan, Allah kurniakan anak kepada Abdul Muttalib 10 orang anak lelaki. Bahkan ada yang riwayat kata lebih daripada 10 orang, tak campur dengan anak perempuan lagi. Justru itu Abdul Muttalib hendak melaksanakan nazarnya tadi. Apabila hendak dilaksanakan nazar, Abdul Muttalib mengambil uncang undi. Setiap lidi ataupun buluh yang hendak dicabut undi ini diletakkan nama semua anak lelakinya. Sesiapa yang diangkat undi tadi, yang kena namanya akan disembelih. Apabila diundi, tiba-tiba naik nama Abdullah, ayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, oleh kerana Abdullah ini walaupun anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib, tapi kerana kena pada nama dia, tidak ada pilihan bagi Abdul Muttalib kecuali mestilah disembelih Abdullah ini, lalu dibawa ke Kaabah untuk disembelih. Tiba-tiba masyarakat penduduk Mekah menghalang dan tak bersetuju dengan tindakan Abdul Muttalib ini. Setelah didesak beberapa kali, walaupun asalnya Abdul Muttalib tak setuju, setelah didesak, akhirnya Abdul Muttalib terpaksa mengalah. Oleh kerana itu, mengikut adat ataupun peraturan ketika itu, kalau hendak membatalkan nazar yang seumpama ini, mestilah dibuat undian semula. Tetapi undian kali ini bukan undian dengan adik-beradik yang lain, adik-beradik Abdullah yang lain, tetapi undian dengan 10 ekor unta. Diletakkan nama satu lidi ataupun satu buluh untuk Abdullah, dan lidi-lidi lain pula mewakili 10 ekor unta. Kalau sekiranya apabila diundi naik nama Abdullah, maka 10 ekor unta akan disembelih, mesti disembelih. Abdul Muttalib kena cari 10 ekor unta untuk disembelih kalau naik juga nama Abdullah. Justru itu dibuat undian. Undian kali pertama naik nama Abdullah, maka Abdul Muttalib terpaksa menyembelih 10 ekor, menyediakan 10 ekor unta untuk disembelih tadi. Kali kedua undi lagi dengan 10 ekor unta, naik nama Abdullah juga, maka 10 kali 2 jadi 20 ekor.
Kali ketiga barulah naik nama Abdullah. Ingat ke naik nama Muta, naik nama Abdullah juga. Tuan-tuan, saya ingat waktu saya belajar di Mesir dulu, ada orang-orang lama mari ziarah. Pelajar-pelajar seni yang lama, dah tua dah lah. Mesir ni dia tempat mengaji sekian lama. Orang-orang kita, orang Melayu ni, orang Malaysia di sana. Dia kata bila sampai di Mesir, dia kata, kamu ni anak-anak, pangkat kami tu anak-anak lah bagi dia. Kira dah mewah dah hidup ni, boleh makan ayam, boleh makan daging dan seumpamanya. Kami dulu di Mesir dulu makan ish. Makan ish saja. Ish ni roti. Kalau orang ngaji Mesir dia tahulah, roti yang harganya 5 sen, waktu agaknya 5 sen atau 10 sen je lebih kurang. Roti ni dia kena bakar dulu, lepas tu biasa Arab dia akan jemur. Dia akan jemur. Cumanya tempat jemur ni kadang-kadang tu Allah, kadang-kadang kita nak makan pun rasa tak lalu. Tepi-tepi lokang, dekat-dekat tandas, tempat tangki najis sebagainya, dia molek-molek ada tepi-tepi jalan macam tu, berdebu lah. Sebab itu kalau saya nak makan ish ni, roti ni, saya tak pergi beli kat kedai. Tahu dah hak ni mungkin dia jemur kat tempat-tempat tadi. Saya pergi ke kilang terus. Tengah-tengah panas tu, sebelum dijemur beli yang tu. Sedap juga makan waktu-waktu panas, tuan-tuan. Kalau nak rasa sila pergilah ke Mesir, insya-Allah. Jadi orang lama ni kata, kami dulu, kamu ni hidup dah kira mewah dah, boleh makan ayam, boleh makan daging. Kami dulu makan ish. Pagi makan ish, tengah hari makan ish, malam barulah makan ish. Lah, ingat ke makan nasi dah. Itu pun malam pun barulah makan ish. Jadi saya ambil cara dia cerita tu. Nabi Abdullah tadi begitulah. Kali ketiga barulah Abdullah lagi. Jadi dah 30 ekor Nabi Abdul Muttalib kena sembelih. Kali keempat naik nama Abdullah lagi. Kali kelima naik Abdullah lagi. Sehingga cukup 100 ekor unta, barulah tak naik nama Abdullah. Justru itu Abdullah Abdul Muttalib kena sembelih 100 ekor unta untuk menggantikan Abdullah, bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi Nabi kata, ana ibnu Zabihaini, aku adalah anak kepada dua orang bapa yang hendak disembelih, iaitu salah satunya ialah ayahnya Abdullah, dan salah seorang lagi sudah pasti ialah Nabi Ismail alaihissalam. Bapa iaitu moyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan hujah-hujah ini sudah cukup kuat untuk kita mempertegaskan bahawa anak yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim ini bukannya Nabi Ishaq, bahkan ia adalah Nabi Ismail. Apabila salah seorang daripada Yahudi masuk Islam di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz telah bertanya kepada Yahudi ini, apakah siapa sebenarnya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim? Yahudi yang masuk Islam ni kata, sebenarnya di dalam kitab-kitab kami memang menyebut bahawa anak yang disembelih itu ialah Ismail. Cuma kerana nak mendapat kemuliaan yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mereka ubah dengan meletakkan nama itu ialah Ishaq alaihissalam. Bahkan dalam kitab mereka kata Ishaq ni anak sulung. Yang disebut dalam kitab mereka, yang disembelih ini ialah anak sulung. Jadi anak sulung kepada Nabi Ibrahim, yang disembelih ini ialah anak sulung, dan mereka letak anak sulung itu ialah Ishaq. Sedangkan kita tahu anak sulung kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Nampak sangat mereka tukar nama tu. Mereka kekal dengan anak sulung yang disembelih, tapi mereka tukar nama kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Ishaq alaihissalam kemudiannya mendapat anak yang bernama Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, berkahwin dengan ramai isteri, iaitu seramai 4 orang, dan mendapat anak seramai 12 orang. Daripada 12 orang anak inilah
maka terbahagi puak Bani Israel kepada 12 puak melalui puak ataupun melalui anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bagaimana Nabi Yaqub ini mendapat anak, antaranya ialah Nabi Yusuf alaihi salam yang sangat disayangi oleh Nabi Yaqub, yang didengki oleh adik-beradik yang lain. Justru itu Nabi Yusuf alaihi salam telah berdepan dengan perancangan jahat adik-beradik yang lain untuk membunuhnya. Lalu mereka meminta izin daripada ayahnya Yaqub alaihi salam untuk membawa Nabi Yusuf bermain-main, bawa tempat yang jauh dengan ada tujuan tertentu dan seterusnya, nak bermain-main di sana. Yang asalnya kita tahu Nabi Yaqub berhati untuk melepaskan Nabi Yusuf ini, tetapi atas jaminan daripada ayahnya ataupun adik-beradiknya, maka Nabi Yusuf dibawa bersama dalam peristiwa itu. Dan akhirnya mereka telah membuang anak ataupun membuang Nabi Yusuf ini ke dalam telaga buta yang tidak ada air. Tuan-tuan, baju Nabi Yusuf telah dilumuri dengan darah binatang, seolah-olah untuk menggambarkan Nabi Yusuf ini dimakan oleh binatang buas. Mereka berkata kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Yaqub apabila balik ke rumah semula, "Ya abana, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b." Wahai bapa kami, sesungguhnya kami telah pergi bermain dan meninggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami, lalu ia dimakan oleh serigala. Tuan-tuan, akhirnya Nabi Yusuf yang berada di dalam telaga buta tadi telah diselamatkan oleh rombongan yang datang untuk berniaga ke Mesir. Nabi Yaqub ketika itu berada di Palestin. Nabi Ishaq lahir di Palestin. Kemudian Nabi Yaqub lahir di Palestin, Nabi Yusuf lahir di Palestin. Jadi peristiwa ini berlaku di Palestin. Datang rombongan perniagaan hendak pergi ke Mesir. Lalu ketika hendak mengambil air yang disangka ada di dalam telaga buta ini, apabila dikail ataupun dibuangkan timbanya, diangkat, tiba-tiba yang naik adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Diringkaskan cerita, Nabi Yusuf dibawa ke negeri Mesir dan akhirnya Nabi Yusuf menjadi pembesar, sebagaimana yang kita tahu, menteri kepada raja yang memerintah ketika itu. Saya sebutkan dalam pertemuan yang lepas, Nabi Ibrahim daripada negeri Iraq telah berhijrah daripada negeri itu ke negeri Mesir, ke Palestin, kemudian pergi ke Mesir. Waktu Nabi Ibrahim sampai di Mesir ini, pemerintahnya bukan golongan yang dikenali sebagai Fir'aun. Sebab pemerintah waktu itu dikenali sebagai golongan A'rabi, yang disebut oleh Dr. Ahmad Shalabi dalam kitabnya Al-Yahudiyah, yang mana berlaku peperangan dengan golongan A'rabi yang pemerintahnya disebut sebagai golongan Hyksos. Jadi Hyksos ini berperang dengan Fir'aun. Fir'aun telah kalah dan telah berundur ke selatan Mesir. Waktu pemerintahan Hyksos inilah Nabi Ibrahim sampai di bumi Mesir. Jadi kemudian Nabi Ibrahim dimuliakan, diberikan pelbagai kelebihan, termasuk dihadiahkan tadi kepada Siti Sarah, Siti Hajar alaihimus salatu wassalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi ketika Nabi Yusuf berada di Mesir, mengikut para ulama ataupun ahli sejarah, dan juga disebut oleh Dr. Ahmad Shalabi, yang memerintah ketika itu juga adalah golongan Hyksos ini, bukan Fir'aun. Sebab itu dalam Al-Quran menyebut tentang kisah
adik-beradik kepada Nabi Yusuf, iaitu Bunyamin, yang datang untuk mendapatkan makanan ketika Nabi Yusuf menjadi menteri. Nabi Yusuf telah menggunakan helah untuk memastikan Bunyamin, adik-beradik seibu dan sebapanya yang sangat disayangi ini, terus tinggal bersama dengannya, iaitu diletakkan cupok ke dalam barang yang dibawa oleh Bunyamin. Mengikut syariat Nabi Yaqub alaihissalam, sesiapa yang mencuri, maka dia mesti berkhidmat dengan orang yang dicuri barangnya itu. Jadi tuan-tuan, Nabi Yusuf pernah sendiri mengalami keadaan ini apabila Nabi Yusuf, sebagaimana diceritakan dalam tafsir Al-Jalalain kalau tak silap saya, disebut dan dinyatakan Nabi Yaqub satu hari hendak bermusafir, lalu ditinggalkan kepada Nabi Yusuf ini, ditinggalkan kepada salah seorang daripada keluarga Nabi Yaqub alaihissalam. Apabila tinggal dengan salah seorang daripada keluarga Nabi Yaqub ini, Nabi Yusuf sangat dikasihi oleh keluarga tersebut. Apabila Nabi Yusuf hendak diambil semula oleh Nabi Yaqub yang balik daripada musafir, keluarga ini tak nak menyerahkan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf akhirnya telah keluarga tadi, ahli keluarga Nabi Yusuf ni guna helah dengan meletakkan barang, dan dikatakan bahawa Nabi Yusuf telah mencuri barang milik ahli keluarga Nabi Yaqub tersebut. Jadi Nabi Yaqub akhirnya tidak dapat mengelak lagi, terpaksa menyerahkan Nabi Yusuf untuk terus tinggal bersama-sama dengan keluarga, ahli keluarganya tadi, sebab hukum syariat Nabi Yaqub waktu itu ialah Nabi kena orang yang mencuri kalau ditangkap dan terbukti kena berkhidmat dengan orang yang dicuri barangnya tersebut. Jadi itulah juga yang berlaku kepada Bunyamin yang dibuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf meletakkan barang di dalam, iaitu meletakkan cupok ke dalam barang yang dibawa oleh Bunyamin ketika Bunyamin datang ke Mesir untuk mendapatkan makanan bersama-sama dengan adik-beradik yang lain apabila Palestin ditimpa dengan kemarau. Tuan-tuan, dalam Quran menceritakan cupok itu disebut sebagai Sa'al Malik, cupok raja, bukan Sa'al Fir'aun, tapi Sa'al Malik, cupok raja. Al-Malik ni raja, tak disebut dengan nama Fir'aun. Jadi ini menguatkan lagi hujah kita bahawa ketika Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir itu, pemerintahnya bukan golongan Fir'aun, tetapi Hyksos yang saya sebutkan tadi. Sebab Al-Quran sendiri tak sebut bahawa cupok itu dengan nama cupok Fir'aun, tetapi dengan menggunakan nama yang lain, cupok yang dimiliki oleh Al-Malik, iaitu raja. Diringkaskan cerita tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Yusuf akhirnya mendedahkan dirinya kepada adik-beradiknya yang lain dan mengajak semua Bani Israel, iaitu keturunan Nabi Yaqub, tinggal di Mesir. Waktu itulah maka akhirnya semua anak beranak Nabi Yaqub ini ataupun Bani Israel yang tinggal di Palestin telah berhijrah ke bumi Mesir, tinggal di Mesir di bawah pemerintahan yang juga di antara menterinya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dr. Ahmad Shalabi menceritakan ketika di Mesir ini, Hyksos telah memberikan layanan istimewa kepada Bani Israel sebab dia adalah adik-beradik ataupun anak beranak. Mereka ini adalah anak beranak kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka telah diberikan satu tempat yang khusus untuk didiami, yang dikenali sebagai Jasan, kawasan yang dikenali sebagai Jasan. Apabila demikian, tinggallah Bani Israel dengan penuh kenikmatan. Apatah lagi menteri keuangannya adalah anak beranak mereka, iaitu Nabi Yusuf. Mereka banyak dikecualikan daripada melakukan pekerjaan.
diberikan banyak keistimewaan, sehingga menyebabkan dikatakan seolah-olah negeri Jasan itu, kawasan yang bernama Jasan ini seumpama daulah negara dalam negara. Macam Vatican hari ini kan, negara dalam negara. Negara Itali ada pula negara itu, negara Vatican, walaupun tidaklah mempunyai kedaulatan yang penuh, tapi lebih kurang macam itulah, dia ada kuasa otonomi. Justru itu tuan-tuan, dengan kedudukan yang istimewa ini, setelah Nabi Yusuf meninggal dunia, sampailah zaman di mana Fir'aun yang saya ceritakan tadi, yang kalah kepada golongan Hyksos peringkat awal sebelum Nabi Ibrahim sampai, mereka berperang, akhirnya dapat menguasai Mesir semula. Dapat menguasai Mesir dan menghalau golongan Hyksos daripada bumi Mesir. Apabila Fir'aun menguasai Mesir, mereka mendapati bahawa Bani Israel ataupun anak beranak kepada Nabi Yaqub ini mendapat keistimewaan di bawah pemerintahan yang lama. Jadi kerana marah dan benci mereka kepada pemerintah yang lama, Bani Israel yang mendapat keistimewaan sebelum ini menjadi mangsa kepada golongan Fir'aun. Kerana itulah akhirnya, walaupun awalnya ketika tinggal di Mesir mereka adalah orang yang mendapat keistimewaan, di zaman Fir'aun mereka telah ditindas. Mereka dijadikan hamba, diperlakukan dengan kejam oleh golongan Fir'aun. Bahkan Dr. Ahmad Shalabi kata, selain daripada sifat dengki Fir'aun ataupun marah Fir'aun kepada raja yang lalu, yang kesannya dirasai oleh Bani Israel, Bani Israel ini antaranya juga Fir'aun menindas mereka kerana Bani Israel ini rata-ratanya selepas tinggal di zaman Fir'aun, mereka golongan yang miskin, tidak dapat lagi keistimewaan, dan mereka tidak menjadi golongan yang kaya raya, dapat pelbagai nikmat sebagaimana zaman pemerintah sebelum ini. Mereka miskin, jadi mereka mula memberontak. Dan atas kerana itulah, di samping kerana mereka ini adalah golongan yang mendapat keistimewaan daripada pemerintah yang dahulu, Fir'aun bertindak ke atas Bani Israel ini kerana mereka mula memberontak kepada pemerintah Fir'aun. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan ditindas demikianlah, menjadi hamba kepada Fir'aun, Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Musa alaihissalam. Begitu keadaan, macam mana peralihan hidup Bani Israel di zaman Nabi Yusuf kepada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kita tahu ketika dilahirkan, dibuat peraturan oleh Fir'aun, semua anak lelaki bayi yang dilahirkan mestilah dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Jadi Nabi Musa alaihissalam yang dilahirkan tadi telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Allah mengarahkan supaya ibu Nabi Musa meletakkan Nabi Musa ni yang ketika itu masih bayi dalam peti, dihanyutkan ke dalam sungai, sehingga akhirnya Nabi Musa telah diambil oleh isteri Fir'aun sendiri. Allah menyebut dalam cerita dalam kisah ini, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin faltaqatahu alu Fir'aun. Diambil oleh keluarga Fir'aun, iaitu isteri Fir'aun sendiri. Diringkaskan cerita, Nabi Musa ini akhirnya membesar dalam istana Fir'aun, sehinggalah satu hari Nabi Musa yang telah dewasa ini telah cuba menyelamatkan salah seorang daripada Bani Israel
yang bergaduh dengan penduduk asal Mesir, golongan Qibti. Tuan-tuan, Nabi Musa ketika mempertahankan Bani Israel ini telah menumbuk penduduk asal Mesir Qibti ini sehingga menyebabkan kematian. Nabi Musa telah lari kerana melakukan kesilapan tersebut, pergi ke perkampungan Madian yang di sana terdapatnya Nabi Syuaib alaihissalam. Seterusnya kita tahu tuan-tuan, Nabi Musa telah berkahwin dengan salah seorang daripada anak Nabi Syuaib ini. Kemudian Nabi Musa alaihissalam balik semula ke Mesir. Dalam perjalanan balik itulah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, melantiknya menjadi Rasul utusan Allah. Di dalam hal ini Al-Quran menceritakan umkusu an inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dhikri. Allah telah kisahnya bagaimana ketika kegelapan malam yang teramat sangat, kesejukan yang tidak terhingga, Nabi Musa tidak membawa api bersama-sama dengannya. Tiba-tiba melihat cahaya di jauh sana, tempat yang jauh sana, maka Nabi Musa meminta keluarganya tunggu di situ untuk dia pergi ke tempat yang ternampak cahaya tadi. Apabila sampai di tempat tersebut, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa supaya membuka sepatu ataupun membuka selipar yang dipakainya, na'laik ataupun kasut yang dipakainya, kerana tempat itu adalah Al-Wadil Muqaddas, lembah yang mulia yang bernama Tuwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya Allah Ta'ala menurunkan wahyu, menyuruh supaya Nabi Musa menyembahnya dan mendirikan sembahyang. Nabi Musa akhirnya diberikan beberapa mukjizat, tongkat sebagai contoh, dan pelbagai mukjizat yang lain. Balik ke Mesir, berdepan dengan Fir'aun, menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menindas Bani Israel tadi, yang memperhambakan Bani Israel, sehingga akhirnya Nabi Musa telah membawa Bani Israel keluar daripada bumi Mesir. Ketika membawa keluar Bani Israel inilah Nabi Musa berdepan dengan suasana yang sangat genting. Di belakangnya adalah bala tentera Fir'aun dan di depannya adalah laut yang terbentang luas. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَسْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ إلى آخر ayat, yang menceritakan bagaimana Allah mengarahkan supaya Nabi Musa memukul laut tadi dengan tongkat yang ada di tangannya, terbelah tongkat tersebut. Lalu Nabi Musa melalui lorong yang terhasil daripada laut yang terbelah ini. Allah telah menggerakkan Fir'aun supaya melalui lorong yang sama. Kemudian ketika Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel selamat sampai ke seberang sana, Fir'aun yang masih berada di tengah laut, akhirnya laut tadi bertakut semula. Saya nak bawa satu peristiwa ataupun satu perkara yang sangat penting yang terakhir malam ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, iaitulah yang mana berlaku di zaman moden hari ini. Kisah tentang kebenaran Al-Quranil Karim yang menceritakan tentang Fir'aun yang ditenggelamkan ini. Pada tahun 1800
dalam kurun ke-19, lebih kurang macam tu, Perancis telah meminta kebenaran daripada Mesir setelah menemui piramid. Di dalam piramid tersebut dijumpai mumia Fir'aun di dalam piramid ini. Maka Perancis minta izin kepada Mesir untuk kaji mumia tersebut. Mesir membenarkan mumia ini dibawa balik ke negara Perancis. Kerajaan Perancis mengarahkan supaya Dr. Maurice Bucaille untuk mengkaji mumia ini. Waktu tu tak tahu lagi ini Fir'aun. Bila dikaji, akhirnya Dr. Maurice Bucaille menemui yang dilihat dan dirasai bahawa penemuan yang baru tidak pernah diketahui oleh orang lain. Dr. Maurice buat kesimpulan hasil kajiannya bahawa mumia ini adalah mumia Fir'aun yang telah tenggelam di dalam laut. Inilah dia mayatnya, mumia ini. Lalu dibuat tulisan buku, sehingga akhirnya Dr. Maurice Bucaille mendapat anugerah yang tinggi diberikan oleh kerajaan Perancis. Kisah ini sampai ke telinga orang Islam. Lalu mereka pergi jumpa Dr. Maurice Bucaille, beritahu bahawa penemuan kamu ini kami dah dimaklumkan oleh Al-Quran 1400 tahun dahulu. Dr. Maurice Bucaille kata, mana boleh? Al-Quran 1400 tahun dahulu, zaman Muhammad, mayat ataupun mumia ini baru sahaja dijumpai kurun ke-19, 1800 lebih. Jadi macam mana Muhammad tahu bahawa mumia ini kekal wujud sehingga sekarang? Sebab dalam Quran menyebut, Al-Quran menceritakan, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa anna katsiran minan nas an ayatina laghafilun." Pada hari ini kami selamatkan badan kamu wahai Fir'aun untuk diambil pengajaran oleh orang yang selepas daripada kamu. Memang dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil ada menceritakan kisah Fir'aun yang telah lemas di dalam laut tadi. Tapi dalam kitab mereka tak menyatakan bahawa badan Fir'aun ini akan kekal selamat dijaga oleh Allah untuk diambil pengajaran oleh orang yang kemudian. Tak diceritakan badan ini akan selamat. Al-Quran sahaja yang cerita badan Fir'aun ini akan selamat, boleh dilihat oleh orang kemudian. Jadi ketika zaman Nabi Muhammad, jasad mumia ni belum ditemui. Macam mana Al-Quran boleh cerita bahawa jasad ini akan kekal? Sedangkan jasad ini hanya ditemui 1800 yang di zaman moden ini. Muhammad tahu di mana, sedangkan mayat itu belum diketemui. Jadi kerana itu Dr. Maurice Bucaille menafikan bahawa ini pembohongan, tak mungkin. Dr. Maurice kata, mana mungkin, Muhammad tahu lebih awal daripada aku. Kita jumpa mayat ni di zaman sekarang, di zaman ni macam mana 1400 tahun dahulu Muhammad dah beritahu tentang jasad yang diselamatkan ini, iaitu Fir'aun. Tuan-tuan, lalu dibawa ayat ini diterangkan kepada Dr. Maurice Bucaille. Dr. Maurice Bucaille pun akhirnya mengakui, iktiraf bahawa apa yang disebut dalam Quran itu benar, dan ia sememangnya bukan rekaan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab macam mana nak kata Muhammad reka Al-Quran, sedangkan Muhammad menceritakan perkara, Al-Quran itu menceritakan tentang perkara yang akan ditemui dalam masa yang akan datang. Benda itu tak berlaku lagi. Mayat itu ditemui akan datang, masa akan datang. Jadi Muhammad dah cerita dah, sudah pasti ini bukan daripada Muhammad Al-Quran, ia datang daripada Allah. Dr. Maurice Bucaille memeluk Islam akhirnya dengan penemuan jasad, kajian yang dibuat terhadap mumia tadi.
Dan dia menulis satu buku yang terkenal, Sains dalam Quran, Taurah dan Injil. Saya lupa dalam bahasa Inggerisnya, bahasa Perancis lagilah tak tahu, bahasa Inggeris lagi saya tak tahu juga. Maksudnya dia tulis buku dan dia dapati dalam Taurah, dalam Injil banyak yang bercanggah dengan sains. Bila dia kaji Quran, semuanya menepati dengan sains. Dan ia menguatkan lagi hujah kita Al-Quran yang mukjizat, yang menjadi cabaran kepada umat manusia, bukan zaman Nabi Muhammad saja, bahkan sehingga ke zaman kita di zaman moden, zaman sains hari ini. Al-Quran mencabar manusia di zaman Nabi Muhammad dengan bahasanya. Al-Quran juga mencabar manusia dengan mukjizatnya tadi, dengan sains yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi orang yang kaji Al-Quran sudah pasti akan melihat kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah ataupun yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi tuan-tuan, insya-Allah nanti kita sambung lagi tentang kisah sejarah Bani Israel ini. Baru sampai Nabi Musa. Nanti Nabi Musa yang selamat tadi akan pergi bermunajat di Tur Sinai, diarahkan masuk ke kota Palestin, tak mahu. Bani Israel tak mahu, sehingga akhirnya meninggal semua generasi tersebut. Mari generasi baru Yusha' bin Nun masuk ke kota Palestin. Bila masuk kota Palestin, ketika itulah mulanya pemerintahan Bani Israel di Palestin. Di situlah permulaan pemerintahan zaman Nabi Daud alaihi salam, kemudian Nabi Sulaiman, sehinggalah beberapa generasi dan akhirnya zaman moden ini ataupun zaman Nabi Muhammad ataupun sebelum itu sikit, Palestin dijajah oleh kuasa besar Pasir, Rom dan lain-lain lagi. Ketika di bawah Empire Rom, lahirnya Nabi Zakaria alaihi salam, lahirnya Nabi Isa, lahirnya Nabi Yahya dan beberapa orang lain lagi Nabi. Dan sehinggalah nanti kita akan tengok pengakhiran ataupun kisahnya sehingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka merancang membunuh Nabi kita Muhammad ketika Nabi berada di Madinah dalam peristiwa yang terkenal, iaitu peperangan Yahudi Bani Nadir, yang kita akan cuba lihat secara terperinci dalam pertemuan yang akan datang. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran dan iktibar ataupun menambahkan ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan orang Yahudi ini, dan insya-Allah kita akan cuba mengenali agama ini dengan lebih mendalam supaya kita dapat melihat keindahan Islam apabila kita membandingkannya dengan agama Yahudi tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.